scared. All I wanted to do was play with you. Hi and Assalamualaikum semua orang. Kamari Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. Hi guys, kembali lagi kita di segmen Paranormal Story, which is kami akan ceritakan kat korang hari ni kisah seram yang dialami oleh salah seorang subscriber kami melalui email. Buat masa sekarang kami pilih cerita-cerita daripada email dulu sebab dekat DM tu korang tahulah dah serabut kan DM-DM yang masuk. Jadi dekat email dia macam lagi tersusun. Tapi jangan risau kalau yang dah send dekat IG tu, InsyaAllah ada masa nanti kami scroll satu-satu. Tapi kalau korang nak cepat cerita korang dikongsikan, korang boleh hantar melalui email kamarinahasim29@gmail.com. Okay, kisah yang kami nak cerita kat korang hari ni, kisah ni lain sikit guys. Dia macam agak klise, tapi kami terkejut sebab wow. Woi. Jangan main-main dong. Kita belum baca doa lagi guys. Patutlah aku pun duduk kat bilik ni seorang-seorang. Sebab kamu tak sangka yang kisah ni berlaku dekat Malaysia. Korang pernah dengar tak kisah Annabelle? Dalam cerita Conjuring ada Annabelle, dan Annabelle pun ada buat kisah Annabelle sendiri kan, dah keluarkan filem tu kan. Lebih kurang macam ni, tapi lain lah, jalan cerita dia lain lah. Tapi kamu sangat excited untuk share dengan korang cerita ni. Tapi sebelum tu kita baca doa dulu guys. Baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Maklumlah ada raya guys, syaitan banyak terlepas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Kisah ni bermula pada percutian sebuah keluarga ni yang berkongsi cerita ni bernama Siti. Dia ada 4 orang adik-beradik. Siti anak pertama yang waktu tu berumur 16 tahun, which is tingkatan 4. Dan adik bawah dia Ali berumur 14 tahun. Kemudian Sofia berumur 12 tahun darjah 6, dan adik bongsu dia bernama Auni yang berumur 8 tahun darjah 2. Satu hari ni Siti dan sekeluarga dia nak pergi bercuti. Diorang tidur dekat satu chalet dekat Hulu Langat. Hulu Langat ni memang terkenal lah dengan air terjun. Kadang-kadang kalau sekolah-sekolah cari tempat camp ke, memang pergi Hulu Langat. Tapi hutan kan, so kalau hutan tu memang keras sikit lah tempat dia. Jadi percutian keluarga diorang ni sebenarnya dirancang buat 2 hari 1 malam. Sampai je tempat tu memang tepat-tepat tengah hari, which is masa tu untuk check in chalet. So macam biasalah, sampai je tempat tu budak-budak semua happy. Adik-adik Siti ni kan memang semua kecil-kecil lagi kan, jadi semua excited sangat nak mandi sungai. Tapi waktu sampai-sampai tu takkan terus nak melompat ke dalam sungai kan, mak bapak dia tak kasih lagi. So mak ayah dia kata tunggulah petang sikit, rehat-rehat dulu, ni baru sampai terus nak mandi air terjun. Jadi chalet dengan tempat air terjun tu memang dekat sangat. Lepas tu mak dia suruhlah diorang ni pergi berehat dulu. Lepas tu hari dah petang sikit, mak dia pun pergilah siapkan makanan untuk makan lepas diorang mandi air terjun. Yelah kalau kita lepas sungai ke kolam ke, kita mesti rasa lapar gila kan. Jadi waktu tu Siti dengan Ali main phone je lah. Diorang hadap phone je, buat hal masing-masing. Yang adik dia Auni dengan Sofia, mak ayah dia yang kawal pergerakan diorang waktu tu. Macam diorang main depan mak ayah diorang. Lepas tu dah petang-petang sikit macam tu, barulah mak diorang kasih pergi main di air sungai tu. So Ali dengan Siti pun join lah budak-budak tu main di sungai. Waktu tu Ali dia terus pergi ke satu sudut. Dekat sudut tu memang depan-depan dengan hutan. Ali main-main dekat situ, tiba-tiba dia terjumpa satu anak patung. Anak patung tu anak patung perempuan yang sangat comel dengan baju warna pink, dan keadaan anak patung tu masih elok dan cantik. Disebabkan itulah Ali ambil anak patung tu. Waktu ni dah pukul 5 lebih macam tu. Bila Ali pegang anak patung ni,
Adik dia Sofia dengan Auni pun nampak lah. Diorang pun mestilah tertarik perhatian juga dengan patung tu lah. Anak patung perempuan. Lepas tu cantik pula kan, elok lagi. Dah berebut 3 orang nak ambil anak patung tu. Waktu ni mak dorang dah masuk rumah tau. Ayah dorang je yang jaga dorang waktu tu. Tapi waktu tu ayah dorang tengah terbaring dekat atas sungai, macam terapungkan diri kan. Waktu tu Siti yang menyaksikan keadaan ni sorang-sorang. Apa yang Siti nampak waktu tu, dorang kan main kat sudut kan. Dorang jauh lah, agak jauh lah juga Siti dengan dorang waktu ni, dengan adik-adik dia. So Siti perasan waktu tu cara 3 orang ni main dengan anak patung tu. Ali dia pegang anak patung tu, dia buat gaya, dia angkat tangan anak patung tu kiri, lepas tu angkat kanan. Dan si Sofia dengan Auni ni, diorang akan ikut pergerakan patung yang dikawal oleh Ali. Tapi waktu tu Auni ni tak ikut sangat pergerakan tu. Dia macam terleka sikit main dengan air, main dengan anak patung tu. Yang mengikut bulat-bulat mainan ni si Sofia tu. Waktu dah menunjukkan jam 6 petang, yang memegang anak patung tu sekarang adalah Sofia. Jadi mak dia orang dah panggil dia orang untuk masuk kan, dah nak senja. So masuk dalam rumah, pergi mandi, siap-siap untuk makan. Sofia ni pun pegang anak patung tu, bawalah masuk ke bilik. Lepas tu mak dia ternampak Sofia pegang anak patung tu. Setahu mak dia, memang masa datang sini mak dia tak bawa teddy bear ke anak patung ke mainan ke, hanya bawa baju-baju je. Lepas tu mak dia tanyalah, mana dapat tu anak patung tu? Dah pergi buang. Mana kutip tu? Lepas tu Sofia ni menangis pula. Menangis dia tak nak buang. Sampai kena pujuk, nanti bil kat rumah kita beli yang baru. Tapi tak jadi guys. Sofia ni tetap menangis. Seolah-olah macam dia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nangis dia pula bukan nangis biasa-biasa, nangis budak-budak yang menjerit-jerit tu. Bila dah nangis macam tu, mak dia pun terpaksa lah biarkan sampai Sofia ni tertidur. Lepas tu Sofia tertidur lepas isyak. Lepas je mak diorang nampak Sofia tertidur atas sofa, mak dia ambil senyap-senyap patung yang dipeluk erat tu. Mak dia keluar dari chalet tu dan buang dekat tong sampah besar dekat luar rumah chalet tu. Waktu ni mak dia tak pergi seorang-seorang, mak dia ditemani dengan anak dia Siti. Malam tu Sofia terjaga. Yelah dia tertidur awal kan, so mesti dia akan terjaga tengah-tengah malam. Tapi guys, waktu Sofia ni terjaga, satu family dia tak sedar. Bila masa Sofia ni pergi buka pintu, sebab pintu semua of course dah berkunci. Semua orang dah tidur waktu tu kan. Tapi yang peliknya, macam mana dia boleh keluar daripada pintu tu, sedangkan pintu tu kunci satu kat tengah-tengah, kunci dekat dia punya bulat tu kan, satu tengah, satu lagi dia masih engsel dekat atas tau. Atas, betul-betul atas sekali. Dan satu lagi dekat tengah-tengah. So ada 3 kunci. Kalau kunci bilik macam biasa, buka macam tu je kan, budak-budak pun boleh. Tapi macam mana dia boleh reach sampai dekat atas tu? Dan menurut Siti kalau dia nak buka pun dia kena jengkit. Dan korang tahu tak, memang tak ada siapa pun tersedar malam tu tau. Esok paginya diorang bangun, mak dia terkejut tengok kiri kanan Sofia tak ada. Padahal sebelum tidur semalam, ayah dia angkat Sofia tidur sebelah mak dia. Diorang tidur satu atas katil king yang besar. So mak dia start gelabah lah, kejut semua orang kat dalam chalet tu cari Sofia. Diorang cari dalam bilik air, takut mengigau ke apa kan. Cari dalam bilik Siti, cari bawah katil, bawah sofa, kat dapur. Sekali bila mak dia keluar daripada chalet tu, mak dia terkejut. Tengok-tengok anak dia Sofia tengah baring dekat sebelah tong sampah semalam sambil peluk erat anak patung yang mak dia buang semalam. Ya Allah, mak dia terkejut. Mak dia terus angkat Sofia, ambil patung tu, buang balik dalam tong sampah tu. Lepas tu ayah Siti angkat Sofia, masuk dalam bilik. Dan family diorang memang tak kejut Sofia, tak nak bagi dia sedar. Lepas tu dia meringit-ringit lagi nak patung tu kan. So diorang biarkan je dia tidur. Sebenarnya diorang plan sebelum diorang nak balik tu, diorang nak mandi lagi lah air terjun. Yelah bukan selalu kan, nak pergi bercuti, mandi sungai. Tapi terpaksa dibatalkan plan tu. Diorang nak terus balik disebabkan insiden malam tadi yang semua orang rasa sangat-sangat pelik, sangat-sangat creepy juga.
So masa Sofia tengah tidur tu, semua orang kena packing barang cepat-cepat sebelum Sofia tersedar. Keluar je daripada chalet tu, Sofia terbangun dalam kereta. Waktu ni dia dah dalam kereta dah lah. Dia tercari-cari patung dia tu. Dia menangis, merengek. Memang dalam kereta tu sepanjang dia nak balik tu, dia stres tau. Sebab dengar Sofia menangis tak henti-henti. Sampai ayah dia terpaksa naikkan suara bagi dia takut sikit, baru dia senyap. Time ni lah mak ayah diorang dah mula rasa tak sedap hati tau. So diorang berzikir je sepanjang diorang balik ke rumah. Dan sampai je kat rumah waktu tu dah pukul 12 tengah hari macam tu. So ayah diorang keluar nak cari makan tengah hari. Dari pagi diorang tak makan sebabkan kelang kabut punya pasal nak balik. Waktu tu Sofia pun dah berhenti menangis. Lepas tu mak diorang suruh Sofia ni pergi mandi. Tapi bila Sofia dalam bilik, Bismillahirrahmanirrahim. Sorry guys kalau kamu macam tiba-tiba cakap laju ke kan. Tapi bila Sofia masuk dalam toilet tu, mak dia terdengar Sofia ni cakap sorang-sorang dalam toilet tu. Mak dia dah pelik dah, tapi mak dia diam. Kan aja kadang-kadang memang budak-budak kalau mandi dalam toilet orang suka main-main dengan toys kan. So cakap sorang-sorang. Lepas tu bila Sofia keluar, Sofia ni dia mandi buka pintu. Lepas tu waktu tu ayah diorang dah balik bawa makanan, dia tak dekat atas meja. Tiba-tiba Sofia keluar daripada bilik air. Dia tiba-tiba cakap, "Jomlah makan sekali." Mak ayah diorang ni pandang each other tau. Ada yang tak kena ni dengan anak kita. Ayah dia pun sajalah nak tanya anak dia kan. Sofia ajak siapa makan tu? Korang tahu tak Sofia cakap apa? Kawan Sofia. Muka mak ayah dia dah cuak guys. Lepas tu diorang diam je makan macam buat tak ada apa-apa yang berlaku. So waktu tu dah Zuhur, ayah dia pergi masjid dan cari ustaz yang boleh tolong untuk tengok-tengokkan Sofia. Satu hari tu Sofia ni berperangai pelik. Dia main sorang-sorang, cakap sorang-sorang. Kadang-kadang Siti ni nampak dia macam tengah berebut mainan dengan orang. Dan waktu tu Alhamdulillah ada ustaz yang boleh tolong. Ustaz tu datang lepas Isyak. Ustaz tu cakap ada yang mengikut. Dan yang mengikut tu budak, lebih kurang sebaya Auni. Maksudnya lebih muda daripada Sofia. Dia nak berkawan dan bermain dengan Sofia. Ustaz cakap benda yang mengikut ni dia cuma nak bermain je dengan Sofia. Yelah, nak buat macam mana kan, benda tu bukan manusia. So mak ayah dia suruh ustaz tu bagi tahu dekat benda tu, suruh balik ke tempat asal dia. Lepas tu ustaz pun berubatkanlah Sofia dan tutup hijab Sofia ni. Kemudian ustaz ada tanya, ada ambil apa-apa ke benda yang bukan milik sendiri? Lepas tu mak dia teringat lah pasal patung yang mak dia dah buang tu. Mak dia pun ceritalah semua dekat ustaz. Mak dia ingat kena bagi balik ke patung tu. Selalu tengok dalam cerita macam tu. So mak dia dah fikir, aduh jenuh pula lah nak cari balik mana aku letak patung tu. Entah-entah lori sampah dah ambil ke kan. Nak kena patah balik pula kat chalet tu. Chalet tu bukannya dekat. Lepas tu ustaz tu cakap, tak apa, benda tu Ustaz boleh selesaikan. Tapi macam mana Ustaz tu selesaikan pun Siti ni tak tahulah. Dia tak ambil tahulah. Tapi lepas je berubat, Alhamdulillah semuanya okey. Maksudnya hijab adik dia tu pun dah tertutup weh. Alhamdulillah. Kita selalu dengar kan cerita pasal patung ni kan. Kamu macam tak sangka lah benda ni memang happen dekat subscriber Kamal pula tu. So memanglah bila kita pergi kat satu tempat tu memanglah seronok. Kadang-kadang kan ada juga cerita yang bila kita pergi tempat-tempat macam tu, kita tak boleh terlalu happy, terlalu seronok, huha-huha, gelak, ketawa dengan kawan-kawan. Sebab ada benda yang kita tak boleh nampak dekat situ. Marah, diorang marah kita buat bising. Biasa jin-jin memang diorang tak boleh kalau kita kacau tempat diorang, buat bising, buat sampah, kotor kan. Selalunya macam ni jenis Islam. Kadang-kadang jenis Islam tak suka tempat dia kotor, buat bising. Dan begitu jugalah dengan orang selalu kata jangan ambil barang yang bukan milik kita, lagi-lagi dalam hutan, tempat-tempat macam tu. Kita ada lagi satu kisah seram yang Kamal nak kongsikan dengan korang. Okay guys, kali ni Kamal membawa tetamu jemputan. Kamal tidak biasa orang kan. Kamal bawa toki untuk teman kita.
Okey, cerita yang kedua ni merupakan sambungan daripada cerita Kak Farah. Kalau korang subscriber Kama yang ikuti Kama punya video tu tentang Kak Farah ni disantau oleh lelaki yang satu kerja dengan dia. Dan dalam video tu Kama ada cakap Kak Farah ni nak ceritakan tentang apa update yang berlaku selepas tu, dan juga kisah mak Kak Farah ni yang tanda tanya misteri juga. Dan akhirnya Kak Farah telah email Kama dan menyambung cerita tersebut. Jadi Kama harap korang masih ingat lah kisah yang part 1 tu. Kalau korang tak ingat, korang boleh tekan link dekat description box below. Kama ada letak link YouTube untuk part 1. Jadi kita akan terus mulakan dengan apa yang terjadi selepas itu, which is update tentang Kak Farah. Selepas dah pergi berubat semua kan, Kak Farah ambil langkah berjaga-jaga dengan lelaki tu, dan lelaki tu mula bercakap dengan dia. Selama ni waktu Kak Farah ni kena santau, lelaki ni tak berani nak cakap apa-apa. Dia diam, dia cuma usah dari jauh je, perhatikan je Kak Farah ni buat apa semua. Tapi tiba-tiba lelaki ni mula bercakap dengan Kak Farah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Selepas beberapa minggu, lagi sekali Kak Farah ni diganggu. Tapi kali ni tak seteruk macam dulu. Pertama sekali yang Kak Farah mula perasan yang dia kena ganggu sekali lagi ni, meja kerja dia tu tiba-tiba ada pasir. Setiap kali dia datang office je, meja dia tu berpasir. Masalahnya meja dia seorang je, meja sebelah kawan dia, belakang kawan dia ni tak berpasir. Tapi still dalam hati dia tak henti-henti baca surah, baca doa-doa yang patut, dan dia akan kibas. Dan benda ni berlanjutan selama 7 hari, which is seminggu. Tapi Kak Farah ni dia diamkan je daripada family. Tak nak bagi family risau, tak nak bagi family terbabit lagi kan. Satu hari ni tiba-tiba mak Kak Farah tanya, "Dek, betul ke meja kerja tu selalu berpasir?" Oh, Kak Farah terkejut. Kak Farah cuba sedaya upaya selama seminggu tu tak buka mulut, tak cerita dekat siapa-siapa, termasuk ahli keluarga dia sendiri. Tapi macam mana mak dia boleh tahu? So dah mak dia tanya macam tu, Kak Farah pun angguk je lah. Lepas tu mak dia nasihatkan hati-hati. Datang office tu baca ni, baca doa ni, kibas-kibas, samalah macam apa yang memang Kak Farah buat selama ni. Alhamdulillah, minggu seterusnya tiada apa-apa yang berlaku. Tapi Kak Farah perasan ada kelibat hitam yang macam perhatikan je dia dekat office. Mula-mula dia rasa macam aura tu macam lelaki yang hantar santau tu lah yang perhatikan dia, tapi bukan. Kadang-kadang lelaki tu tak pergi kerja hari ni pun dia rasa ada macam orang perhatikan dia, dan dia selalu kerap rasa kelibat tu lalu, kelibat hitam. Benda ni pun Kak Farah diamkan daripada keluarga. Dan satu hari bila Kak Farah ni pergi keluar dengan adik dia, tiba-tiba adik dia pula tanya, "Ada orang intai-intai Kak Farah dekat tempat kerja?" Aduh, sekali lagi kantoi dengan adik dia pula. Lepas tu adik dia banyak kali nasihatkan Kak Farah banyak dekatkan diri dengan Allah, banyak dekatkan diri dengan Allah. Alhamdulillah lah, benda ni macam tak terlalu teruk dan tiada apa yang jadi. Alhamdulillah. Sekejap, kamu rasa macam tinggi sangat mikrofon ni. Okey tak? Okey tak? Korang dengar tak? Terima kasih sebab angguk. Kesian cakap seorang-seorang. So, sekarang kita cerita tentang mak Kak Farah ni pula. Benda ni sebenarnya dah jadi masa Kak Farah dan adik-beradik dia masih kecil lagi. Sebenarnya atuk Kak Farah belah mak dia lah kan, boleh mengubat orang tau. Pandai mengubat orang. Tapi turun dekat mak dia ni, mak dia biasa, orang biasa, tak dapat kelebihan tu secara semula jadi. Walaupun mak Kak Farah tu boleh mengubat, tapi mak dia ni tak ambil pot sangat dengan benda-benda macam tu. Macam tak nak ambil tahulah. Kadang-kadang benda ni turun dekat anak. Tapi arwah Kak Long ni mungkin kakak kepada mak Kak Farah, dia lebih excited pasal ilmu perubatan ni. Tapi persoalannya macam mana mak Kak Farah pula yang dapat ilmu tu. Okay, kita nampak penampakan autocare di situ. Sebenarnya sebelum mak Kak Farah ni setuju untuk terima ilmu perubatan tu, hampir 3 bulan mak Kak Farah ni cakap sorang-sorang. Dan Kak Farah ni dia found out sebenarnya mak dia bukan cakap sorang-sorang. Hanya diorang je yang tak dapat lihat dengan siapakah mak dia ni bercakap selama 3 bulan. Rupa-rupanya mak dia bercakap dengan seorang
nenek yang dipanggil mbah. Macam-macam lah mak Kak Farah ni fikir dari pelbagai sudut untuk jangka masa yang panjang. Yelah, macam apa efek dia, apa efek kalau aku ambil ilmu ni, efek dekat family aku, dekat anak-anak, efek kematian aku nanti. Dan nenek mbah tu, dia taklah memaksa mak Kak Farah ni, tapi dia keep pujuk dengan cara yang lembut. Dia pujuk mak Kak Farah, dia kata terimalah anugerah dari Allah ni. Sampailah di hari mak Kak Farah ni terima. Lepas tu mak dia pun call lah arwah ayah Kak Farah. Ayah Kak Farah ni dah meninggal dunia sekarang. Ayah dia tanya macam mana. Lepas tu mak Kak Farah cakap, mbah tu nenek tu, mbah cakap dia tak paksa, tapi dia cakap suatu hari nanti anak-anak kamu akan kesakitan dan kamu tidak mampu untuk membantu mereka. Kedatangan mbah bukan lebih kepada ilmu perubatan, tetapi mencari pertalian-pertalian ugamawan untuk bersatu. Dai terkumpul semuanya, maka kiamat akan berlaku. Dia mencari pertalian-pertalian ugamawan untuk bersatu. Andai terkumpul semuanya, maka kiamat akan berlaku. What do you guys think about this? Let me know in the comment section below. Nenek mbah ni berasal dari Jawa katanya. Sebab itulah mereka adik-beradik ni panggil mbah tu Mbah Surati. Dia macam ada nama-nama Indonesia sikit. Dan mak dia ni sebenarnya tak henti-henti solat istikharah minta petunjuk dari Allah. Jadi mak dia ni terima anugerah tu perlahan-lahan. Masa mula-mula mak dia dapat ni, nenek Kak Farah ni siap cakap lagi dengan atuk dia. Dia cakap dekat atuk, dekat arwah ayah Kak Farah, dengan beberapa orang lagi lah, beberapa siblings dan cousin kat situ. Nenek dia cakap, "Ya Allah, andai apa yang anak aku terima ini salah, kau ambillah nyawa anak aku sekarang. Aku reda. Andai apa yang diterima ini adalah benar, kau bantulah dia." Korang tahu-tahulah kan, doa seorang ibu ni Allah pegang. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang mak Kak Farah masih bernafas. Jadi ujian yang pertama yang mak Kak Farah terima masa awal-awal ni adalah tentang kejadian bangunan runtuh yang sangat-sangat terkenal satu Malaysia, which is Highland Tower. Masa tu Kak Farah berumur 7 tahun. Waktu tu dorang terpaksa menumpang dekat rumah pakcik Kak Farah. Kamu tak sangka tau, sebab kisah Highland Tower ni semua orang tahu kan dari segi macam mana dia dibina, lepas tu macam mana dia runtuh tiba-tiba, apa orang yang ada kat dalam tu. Dan kisah yang ni, salah satu subscriber Kamal ni, mak dia telah dirasuki oleh salah seorang mangsa yang terkorban dalam Highland Tower tu. Waktu tu rumah Kak Farah, rumah pakcik Kak Farah tu memang sangat dekat dengan Highland Tower tu tau. Tiba-tiba satu malam ni, ini first ujian yang mak Kak Farah ni terima lepas dapat ilmu tu. Maksudnya badan dia mudah dirasuk dan macam-macam lagi lah. Waktu tu tiba-tiba mak Kak Farah ni kena rasuk. Selepas berkomunikasi dengan benda yang dah masuk dalam badan mak Kak Farah tu, salah satu VVIP dalam Highland Tower tu yang telah mati akibat runtuhnya bangunan tu merasuki badan mak Kak Farah ni dalam keadaan mabuk. Dia merayu-rayu minta tolong dia keluarkan sebab dia tersepit dalam tanah kat dalam bangunan tu. Tapi kesian lah dengan mak dia. Kak Farah kesian gila tengok, sebab waktu tu mak dia kena rasuk, tapi orang tu kan dalam keadaan mabuk. Jadi memang badan mak Kak Farah ni akan rasa sama macam benda yang merasuki tu. Mak Kak Farah jangan terkuyung hayang muntah banyak kali, sebiji macam gaya orang mabuk. Tak lama lepas tu guys, ada benda lain lagi yang merasuki badan mak Kak Farah ni. Dia gelar diri dia Panglima Hitam, which is Kak Farah kata Panglima Hitam ni dia di alam bunian. Hitam dia masuk, dia terus cakap, kalau kita manusia yang ada waktu tu, kita nampak seolah-olah macam mak Kak Farah lah yang cakap semua benda ni. Tapi sebenarnya mak Kak Farah ni telah dirasuki dan suara dia memang lain.
bukan suara macam mak dia. Kak Farah kata waktu tu tiba-tiba mak dia marah, bertukar jadi marah. Daripada mabuk-mabuk tadi terus jadi marah. Lepas tu dia cakap, Jijik, mereka kotorkan tempat kami beribadat. Itu baru sikit saja. Kami tepuk bangunan tu sebagai pengajaran. Dan Kak Farah cakap, boleh tengok bangunan yang runtuh tu dalam keadaan tersusun, tak macam runtuhan bangunan yang biasa. Dan apa yang Kak Farah dengar, malam sebelum kejadian runtuhnya bangunan Highland Tower ni, ada satu parti VVIP telah diadakan. Macam-macam maksiat yang berlaku malam tu, guys. Dan dikabarkan juga ada pasukan penyelamat berusaha untuk jejak mangsa-mangsa yang terkorban dalam runtuhan Highland Tower tu. Tapi diorang semua buntu, seolah-olah macam semua mangsa-mangsa tu disorokkan. Keesokan harinya, mak Kak Farah, ayah Kak Farah dengan dua pakcik Kak Farah pergi dekat sebalik bukit yang berhampiran dengan Highland Tower tu. Lepas tu mak Kak Farah ni dia baca beberapa surah dekat situ. Lepas tu hembus dekat beberapa helai daun sirih dan ditepuk ke atas tanah. Lepas daripada tu, satu-satu mangsa ditemui oleh pasukan penyelamat. Dan korang tahu tak, selepas jumpa beberapa mangsa yang lama untuk diorang temui oleh pasukan penyelamat tu, mak Kak Farah ni diuji lagi dengan satu ujian. Mak Kak Farah ni kena sentuh mayat untuk kenal mana mayat yang Islam atau tak. Dan waktu ni mak Kak Farah angkat bendera putih, which is mak Kak Farah dah tak kuat untuk teruskan sebab terlalu sedih. Rasa sedih waktu tu. Sebenarnya macam mana mak dia boleh terlibat ni, mak dia dengan pakcik dia macam tu lah, dia kena mengena lah dengan Highland Tower ni. Kisah Highland Tower ni pun dah lama gila kan. Macam tu lah permulaan macam mana mak Kak Farah ni terima anugerah dari Allah, dan macam mana ujian pertama yang dia hadapi. And sebenarnya benda tu turun dekat anak dia, which is adik-beradik Kak Farah ni ada yang hijab dia terbuka tau. Macam-macam diorang lalui, kecuali Kak Farah. Kakak dia, adik dia lelaki, adik perempuan dia, tiga-tiga hijab terbuka, kecuali Kak Farah. Itu dia dua kisah yang bagi kawan sangat-sangat menarik dan buat bulu roma kawan naik juga sebenarnya. Cerita sorang-sorang dalam bilik ni, aduh. So guys, jadi guys, itu sajalah nak bercakap juga ke waktu ke. Jadi guys, itu sajalah video untuk hari ini. Thank you sebab yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I will post. See you in my next video. Bye!